Satu lagi masalah di bawah. Kalaulah dia berkata, wali berkata ataupun wakil wali, zawajtuka. Ni pun sama juga. Zawajtuka tu maksudnya dia cakap sampai habis lah. Zawajtuka binti bil mahril maskur. Dia tak fokus pada wali tu hanya cakap zawajtuka. Sebab perbahasan ni bukan nak bahaskan tentang zawajtuka tu. Perbahasan ini nak bahaskan tentang qabil tu. Qabil tu yang tak ada maf'ul. Dia hanya kata saya terima. Tidak ada maf'ul padanya. Saya terima. Adakah sah ataupun tidak sah? Maka berkatalah oleh bakal suami, qabil tu. Dia kata qabil tu dalam kes kata apa? Dia kata qabil tu muqtasiran alaihi. Dia kata qabil tu sahaja, dalam keadaan tak ada maf'ul. Boleh ke tak boleh? Lam yan'aqid hadan nikah. Nikah itu adalah tidak sah. Adakah masalah ni ada khilaf ataupun tak ada khilaf? Lam yan'aqid alal madhab. So masalah ni ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, masalah ni ada khilaf. Dan khilaf itu adalah khilaf apa dia? Khilaf itu adalah khilaf, kita panggil apa? Khilaf ala al-madhab. Jadi khilaf itu adalah khilaf ala al-madhab. Dalam kes kata apa illah tak sah kalau hanya kata qabil tu. Lintifa'i at-tasrih fil qabul bi ahadi al-lafzaini wa niyyatuhu la tufid wa fi qawlin yan'aqidu bidhalik wa qata'a ba'duhum bil awwal wa ba'duhum bil thani. Wa qata'a ba'duhum bil awwal wa ba'duhum bil thani. Maknanya dalam masalah ni khilafnya adalah khilaf al-madhab. Khilafnya adalah khilaf al-madhab. Sebahagian ulama Syafi'i meriwayatkan tariqul qata'. Tariqul qata'. Tariqul qata' itu maksudnya masalah ni tak ada khilaf. Satu meriwayatkan tak ada khilaf sah. Boleh. Satu lagi riwayat tariqul qata' juga tak ada khilaf tak sah. Satu lagi riwayat bahawasanya masalah ni ada khilaf. So maksudnya dalam bab ni, dalam mazhab Syafi'i ada 3 tariq. Tariqul khilaf. Tariqul qata' pun ada 2. Tariqul qata' bil jawaz, tariqul qata' bi adamil jawaz, dan tariqul khilaf. Dan yang ditarjihkan dalam masalah ni adalah apa? Ditarjihkan adalah tidak sah. Maksudnya tariqul khilaf bahagian yang tak sah, dan juga tariqul qata' bahagian yang tidak sah. Dia punya illat dia. Kita kena faham dulu illat dia. Jumhur kata sah, jumhur ulama faham mazhab, jumhur kata sah. Tapi kita nak tahu kenapa mazhab Syafi'i kata tak sah ataupun yang muktamad kata tak sah. Sebab tadi kita kata nikah ni dia perlu dengan lafaz aku nikahkan. Bahasa Melayu ada satu je lah, zawajtuka angkahtuka. Jadi masa dia jawab tu tak ada lafaz tu. Dia tak ada sebut qabil tu nikah. Nikah haha tu tak ada. Nikah tu tak ada. Seperti mana pada ijab kena ada lafaz nikah ataupun zawaj, maka dalam jawab pun kena ada nikah ataupun zawaj. Itu sebab dia. Itu sebab dia, maka hukumnya adalah tidak sah. Kemudian ada yang mengatakan dia memanglah tak sebut. Dia tak sebut qabil tu nikah, tapi dia niat. Dia niat qabil tu maksudnya apa? Bukan qabil tu bai'.
atau bukan qabiltu syara, tapi qabiltu nikah, sebab dia dalam majlis akad nikah. So adakah niat, maksudnya adakah niat boleh berperanan dalam bab ni? Nanti kita akan belajar. Ada perkara-perkara yang dipanggil orang itu dia melafazkan secara mutlak, tetapi niat boleh mentaksiskan. Nanti dalam bab talak, nanti dalam bab akad nikah sendiri. Contohnya dia kata aku kahwinkan kamu dengan anak perempuanku. Dia ada banyak anak perempuan, tapi masa dia cakap binti, dia maksudkan yang tertentu, dan pengantin lelaki pun memaksudkan tertentu. Walaupun lafaz binti adalah mutlak, tetapi dia boleh ditaksiskan dengan niat. Faham? Dia boleh ditaksiskan dengan niat. Jadi itu alasan orang yang mengatakan boleh. Tapi kita kata dalam bab ni, niat tidak memberi faedah. Niat tak bagi faedah. Sebab nikah dengan zawaj ni, dia adalah core, ataupun lafaz yang core dalam akad. Bila dia core dalam akad, dia tak boleh diniatkan, dia perlu disebut secara sarih. Kemudian Imam Khatib Syarbini sebut wa fi qaulin yan'aqid bizalika. Jadi orang yang mengatakan boleh, apa alasan dia? Dia kata li'annahu, dalam kanz linsirafil qabul ila ma aujabahu alwali. Kerana walaupun dia tak sebut qabiltu nikah, tapi perkataan saya terima itu terbawa ataupun dibalikkan kepada apa yang dimaksudkan oleh wali. Wali memaksudkan nikah. Bila dia kata qabil tu, maksud qabil tu nikah. Qabil tu nikah. Wa fi qawlin yan'aqidu bidzalika li'annahu yansarifu ila ma aujabahu al-wali. Fa innahu kal mu'ad lafzan. Kama huwa al-asah fi nazir min al-bay'. Dia panggil apa? As-su'al mu'adul lil jawab. Dia sebut kaedah. As-su'al mu'adul lil jawab. Dia maknanya pendapat yang kedua ni, dia telah kiaskan dengan baik. Seperti mana baik? Baik memang boleh. Aku jual kepada kamu ni sekian, qabil tu cukup. Jual bisa. Ada kata seperti mana jual boleh. Akad nikah kan akad, maka hukumnya boleh. Daripada awal tadi kita telah terangkan, betul nikah dengan jual beli dia ada persamaan dari satu sudut, tetapi sifat dia adalah lebih diberati berbanding jual beli. Maka ada farak dan qiyas antara nikah dengan bai ini adalah al-qiyas ma'al farak. Wa farraqa al-awwal bi anna al-qabul wa in sarafa ila ma awjab al-bai' illa annahu min qabil al-kinayat. Itu isu. Maksudnya bila dia sebut qabil tu, dia jadi kinayat. Ada ihtimal. Memanglah kita kata dah majlis tu nikah. Qabil tu qabil apa lagi? Qabil tu nikah lah. Betul. Tapi ada tak ihtimal makna lain? Tetap ada. Nikah dia mesti sarih. Tak boleh ada kemungkinan lain pada lafaz yang dia sebutkan. Atas dasar tadi. So oleh kerana itu, dia masih annahu min qabilil kinayat wan nikah la yan'aqidu bi khilafi al-bay'. Maka itulah khulasahnya. Maka sudah tentu ataupun tidak syak lagi, walaupun ada qaul kata sah, walaupun mazhab lain kata sah, kalau seorang tu dia betul-betul nak ihtiyat, maka kalau dia kata qabiltu nikahaha atau qabiltu tazwijaha, maka sepakat semua mazhab yang nikah itu adalah nikah yang sah. Jadi kita apatah lagi mazhab kita yang muktamadnya tak sah, janganlah kita pergi jerumuskan diri kita masuk ke dalam apa? Qaul yang ada yang mengatakan tidak sah. Memang secara amali, kalau kita tengok nikah-nikah yang berlaku di istimak pun, ramai orang nikah beratur lepas bayar hidayat lalu nikah. Memang pengantin lelaki tu memang jawab pendek. Dia kata mene qabul kia, bas.
saya terima. Qabil tu lah. Dia memang tak sebut langsung maf'ul. Itu memang diamalkan. Masa orang Hanafi amalkan. Dalam bab ni tak adalah kata orang Hanafi pun ambil ihtiyat. Wallah alam lah. Tapi kalau istimak macam tu, tak tahu lah kat kampung lain tu. Tapi kalau istimak yang berlaku, memang dia akan jawab meni qabul, ya saya terima. Mungkinlah sebab yang nikah tu ramai dia buat laju-laju, dan benda tu sah, so kita laju. Tapi kalau majlis hanya satu pasangan saja yang kahwin, zahirnya, dan al-khuruj min al-khilaf mustahabun pun ada juga dalam mazhab yang lain. Maka semua mazhab yang iktiraf kaedah al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Walhasilnya kalau nikah tu berlaku, nikah tu dipanggil mukhtalaf fi sihhati. Ada khilaf pada sahnya. Dia akan ada pembahasan khas depan ni. Macam mana kita nak handle isu-isu nikah yang mukhtalaf fi sihhati. Contoh kahwin tanpa wali, kahwin tanpa saksi, kahwin tanpa macam ni lah. Lafaz macam ni. Kahwin dengan lafaz hibah atau mazhab yang mengatakan boleh. Apa dia punya stand dia ada. Cuma ulama sebut antara contoh wati syubhat, wati yang berlaku dalam nikah yang mukhtalaf fi. So berdosa tak orang tu dia wati syubhat? Kalau nikah dia sudah diputuskan tak sah oleh hakim. Contohnya kalau orang kahwin macam tu, qabil tu saja kat Malaysia. Bukan kat Malaysia lah, dekat Semenanjung selain Perlis, kalau dia bawa ke mahkamah, memang mahkamah kata tak sah. So kalau mahkamah dah kata tak sah, maka hukum dia tak sah. Tapi kalau dia kata, saya nak pakai qaul yang kata sah, dia teruskan juga, dia dikira zina. Apa maksud dia dikira zina? Dia boleh dikenakan hukuman hudud. Yang kata nikah mukhtalaf fi sihhatihi ni, selagi mana hakim tak putuskan dia tidak sah, baru tak kena had. Tapi kalau dibawa kes itu diadili dan dihukum kerana mazhab ataupun kalau mahkamah kita dia pakai undang-undang mazhab Syafi'i yang muktamad, dan hakim tak nak pakai ketika keputusan dia yang mukabil dan seumpamanya, mungkin sebab nikah tu baru, so boleh ulang balik. Mungkin kalau nikah tu dah lama dia hukum besar dan ada anak. Maka kalau sudah ada keputusan bahawa tidak sah, kalau diteruskan juga, maka orang tu dipanggil sengaja meneruskan nikah yang fasid yang sudah dihukum tak sah. Sebab masalah itu hanya akan jadi khilaf selagi mana tak ada hukum hakim. Tapi bila ada hukum hakim, dia dah tak jadi khilaf untuk tempat itu, dalam konteks itu. Seolah-olahnya ada satu pendapat je masalah, itu tidak sah. So kalau diteruskan juga, dia dikira macam tak kahwin. Kadang-kadang dia sedar. Kalau orang tu jahil, memang taklah. Kadang-kadang dia sedar, dia ada keputusan oleh waliul amr, maka kalau dia buat juga, dia boleh dikenakan hukuman had. Sebab hukuman had tak boleh dikenakan atas nikah-nikah yang mukhtalaf fi. Tapi dengan syarat seperti yang saya sebut. So dia ada pembahasan khas nanti di depan nanti tentang masalah. Okey.